Okey, boleh mula dengan common ya. Baca. Cadangkan lampu yang sesuai untuk perpustakaan murah dan mampu menjadikan bilik lebih cerah. Okey, dia nak design lampu untuk perpustakaan murah. Lepas tu supaya bilik perpustakaan tu cerah. So dia lebih kurang macam ni lah suasana library tu. Kalau kita tengok lampu kat sini. Okey, susunan dia selari. Ni pun sama. Ni susunan selari apa ni? Susunan selari ni maksudnya arus tu dia akan split. Dia akan pecah. Okay, dia akan pecah. Dia akan berpecah. Itu kita panggil litar selari. Okey, kemudian ada reflektor, shiny reflektor kat tepi ni, pemantul yang berkilat. Okey. Belakang ni kalau kita tengok belakang lampu ni, dia ada bahagian belakang lampu ni dia ada satu macam permukaan berkilat. Okey. Lepas tu kat sini dia tulis jenis fluorescent. Okey, lampu jenis fluorescent. Lepas tu dia kata pilih yang low power. Okay, choose low power. Kuasa yang rendah. Sorry, fluorescent ke SND? SND ni apa? LED tube kot. Maksudnya besides guna fluorescent, prefer guna LED. D ni diode. Jenis LED. Jenis LED better daripada fluorescent. Dulu mula-mula sekali lampu filamen. Lampu filamen tu panas. Dia sesuai untuk haba. Kalau membekalkan haba kepada ayam dekat reban, sesuai lah. Kalau lampu filamen. Lepas tu kebanyakan rumah bertukar kepada jenis fluorescent macam kat rumah-rumah kita. Lepas tu bila dah ada jenis LED lagi power lagi rendah, lagi bagus. So ramai yang bertukar kepada jenis LED. Sekarang ni lah. Okay, LED lagi power. Okay, so baca. Sambung. Lampu dengan litar selari. Jika ada lampu yang terbakar, yang lain masih boleh diguna. Okay, kalau kita tengok circuit kat sini. Okay, circuit litar selari ni. Satu lampu terbakar, litar lain masih lagi lengkap arus dia. Arus masih boleh mengalir, so masih boleh menyala. Dan selain daripada reason tersebut, sambungan secara selari ni dapat mengurangkan rintangan berkesan. Okay. Contoh saya nak awak semua kira, kemungkinan soalan pengiraan pun boleh keluar. Okay. Saya bagi kat sini 2 ohm. Okay, cuba kira rintangan berkesan untuk litar ni, rintangan keseluruhan litar ataupun rintangan berkesan tu berapa ohm? Guna formula 1/R ya. Dulu soalan trial hari tu pun ada keluar kan kira rintangan. So 1/R1, 1/R2. Kalau tak tulis 1/R1, 1/R2 pun tak apa, terus masukkan nilai rintangan tersebut. Okay, Pani berapa Pani? Tak, Pani salah soalan ni hari tu. Rintangan. So bab elektrik Pani agak lemah. So cuba kira berapa rintangan berkesan litar ni? 1.5. So dapat 3/2, betul? 3/2 adalah untuk 1/R ke untuk R? 1/R. Soalan nak R. Jadi you kena terbalik kan? Jadi 2/3 lah. R 2/3. So dapat berapa? 0.5
67. Betul? Ohm. Okey. Sekarang cikgu nak awak kira pula kalau sekiranya dia adalah litar sesiri dengan jumlah rintangan setiap mantle tu 2 ohm juga. Berapakah jumlah rintangan berkesan untuk litar siri? Ni 2, ni 2, ni 2. Jadi berapa jumlah rintangan berkesan dia? Berapa? Pani? Cikgu, sekejap cikgu. Kalau ni litar siri atas ni kan litar siri kan. Litar siri rintangan dia kita buat apa? Dia sama Tambah. Kita kena tambah. Rintangan. Okey, rintangan kena tambah. Okey. Tambah je. Untuk sesiri awak tambah je. Berapa? 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 berapa? 6. 6 ohm. Nampak tak? Dia punya perbezaan sangat-sangat ketara. Kalau sambungan selari, dia boleh rintangan berkesan dia 0.67 je. Tapi kalau you sambung secara sesiri, nampak tak tinggi tak rintangan berkesan dia? Tinggi. 6 ohm. Sebab tu dia ada 2 kelebihan sambungan secara selari ni. Yang pertama, dia akan mengurangkan rintangan berkesan keseluruhan litar. Jadi arus yang masuk tu akan jadi tinggi. Yang kedua, dia boleh kalau satu mantle terbakar untuk selari ni kan, kalau satu mantle terbakar yang lain masih menyala. Tapi kalau siri satu mantle tak function, yang lain tak boleh menyala sebab dia litar dia tak lengkap. Faham tak Pani? Faham ke tak faham? Faham cikgu. Okey. Ini asas ni tingkatan 3. Tingkatan 2. Sains tingkatan 2. Okey. Jadi sambung. So boleh tambahlah kat sini. Rintangan berkesan ataupun rintangan jumlah keseluruhan litar akan jadi kurang. So arus yang masuk bertambah. Okey. Boleh? Okey, seterusnya sambung. Ya. Letakkan pemantul berkilat boleh memantulkan lebih banyak cahaya. Tidak perlu memasang banyak lampu. So tak perlu pasang banyak lampu, tapi letak pemantul berkilat, dia akan pantul. Kena guna istilah pantul. Pantulkan lebih banyak cahaya. Okey, dan tidak perlu pasang banyak lampu. Seterusnya. Lampu berkuasa rendah menggunakan kurang tenaga elektrik, jimat tenaga, jimat kos. Yes, tulis semua. Okey, seterusnya. Lampu berkecekapan tinggi Kalimantan kurang tenaga dibajakan. Kalau boleh dalam kehidupan seharian kita memang kalau boleh nak pilih alat elektrik yang 100% cekap tenaga. Tapi memang mustahil. Memang akan ada kurang cekap. Mungkin kalau lampu tu mungkin ada sikit yang terbebas dalam bentuk tenaga haba. Memang susah nak dapat 100% tenaga cahaya. Contoh lagi kalau macam basikal ke transport apa-apa ke, mesin ke, kita nak tenaga kinetik 100%. Tapi mungkin ada sedikit dia bertukar kepada tenaga bunyi, tenaga haba. So memang susah untuk dapat kecekapan sesuatu alat 100%. Okey. So pilih yang kecekapan di sini. Terusnya. Lampu yang tahan lama tidak perlu untuk selalu menukar jimat kos. Tahan lama tu mungkin dari segi design dia, dari segi efisiensi lah juga. Cekapan. Lagi seterusnya. Lampu yang berharga rendah jimat kos. Jimat wang. Jimat wang. Kos pun boleh juga. Okey, seterusnya nombor 71. Pani Mala. Jelaskan ubah suai lampu bermantul kepada lampu yang lebih cekap dan boleh digunakan di dalam bilik belajar. Okey, ni lampu study lah. Nak design lampu belajar. Lampu study So, kalau tengok ni, kalau rumah awak ada lampu study, kebanyakan lampu study dia punya stand dia, kita boleh adjust ke kanan, ke kiri
And then dia ada cover yang besar untuk dia lebih memfokus. Dia pantul kan. Pantulkan secara menumpu. Dia akan daripada mental kat sini. So dia akan ada, kalau saya lukis kat sini. Lampu duduk kat sini. Lampu duduk sini. Jadi dia akan pantul kat dalam. Dia akan pancarkan cahaya dia, sinar tuju tu, pergi ke sekeliling permukaan dalam. Kemudian pantul. Pantul lah. Okay, dia akan lebih memantul. Kemudian dia guna energy saver lamp. Tak guna filament bulb, sebab filament bulb ni dia kurang cekap sebab dia menghasilkan tenaga haba yang tinggi. Kalau filament tenaga haba, takkan kita nak belajar panas kan, mestilah kita tak nak lampu kita tu menghasilkan tenaga haba yang banyak. So untuk filament bulb ni tenaga haba dia tinggi, so tak sesuai untuk belajar. Okay, sambung. Cara Sambung. guna lampu Kalimantan dan bukan mentol filament. Penjelasan. Okay, kejap. Sekarang ni kalau ada lampu LED, kita prefer LED lagi. Okay, dulu punya. Dulu memanglah kita tak ada LED, kita ada fluorescent. So filament pilihan terakhir, fluorescent nombor 2, yang pertama LED. Kalau boleh pilih LED lah. Okay, so kalau tak ada LED, fluorescent. Okay, fluorescent ni apa lampu dia? Alah lah dia punya ni, dia bahasa Inggeris dia lain, bahasa Melayu dia lain. Cuba bahasa Inggeris tu. Cuba baca bahasa Inggeris. Bukan ni. Jika Baca bahasa Inggeris. jika ada lampu baca Baca bahasa bahasa Inggeris. Inggeris. Fluorescent lamp use less power and economic, consume less power compared to filament bulb. So power, kita tengok yang kat atas tadi ni, yang ni. Okay, tapi yang ini dia bandingkan fluorescent dengan LED. So kalau ada dua pilihan, kita prefer LED. LED power dia lagi rendah. Seboleh-bolehnya kita ambil yang low power. So bila low power, energy equal to power darab masa. Jadi bila power rendah, tenaga elektrik consume pun rendah. So cost bill elektrik pun rendah lah. Okay, so fluorescent less power, so economic. Less power. Okay, seterusnya. Penutup. Cadangan penutup yang lebih besar dan berwarna putih. Penjelasan boleh memantulkan lebih banyak cahaya. Tidak perlu memasang banyak lampu. Kalau penutup lebih besar, macam ni dia besar. So lagi banyak, lagi besar dia punya lengkungan dia, lagi banyak lah cahaya dia boleh pantul. Kalau macam kecil je macam tu, so dia susah nak pantul. Dia sikit je lah yang boleh pantul. Lagi besar penutup dia, lagi banyak yang boleh pantul. Okay. Dan warna putih. Warna putih dia tak panas kan? Betul tak? Dia punya apa? Warna putih. Dia kalau warna hitam penyerak haba yang baik kan? Kalau warna putih dia memantul cahaya dan memantul haba lah. Dia tak menyerak haba. Okey, seterusnya. Gunakan asas yang laras dan mudah alih. Tinggi lampu boleh dilaras dan boleh digunakan di mana-mana. Ambil yang bahasa Inggeris ni, bahasa Melayu ni tak apa-apa. Use the adjustable stand. Stand ni apa? Kaki dia punya tapak kan. Okay, tapak. Bukan tapak apa. Apa namanya? Apa nama stand ni? Apa bahasa Melayu stand? Adjustable stand ni. Dia punya pemegang. Okay, pemegang lampu yang boleh dilaraskan.
Aki lampu. Pelenggang lampu yang boleh dilaraskan dan lampu ni pula jenis mudah alih, portable. Okey, so terusnya tinggi lampu. Tinggi lampu boleh dilaras dan boleh digunakan di mana-mana. Kita boleh alihkan dia ringan, boleh alih apa lagi? Sambungkan dengan wayar bunyi, mengelakkan lintas-lintas dan merosakkan mentol. Kalau power dia tinggi, kita kena sambungkan dengan wayar bumi. Tapi macam yang cikgu guna sekarang ni, Gunakan lampu jimat tenaga. Penjelasan hasilkan kecerahan yang sama dengan penggunaan kuasa yang rendah atau menjimatkan. Kalau jimat tenaga, maksudnya power lampu tu rendah. Bila power lampu rendah, sepatutnya tak payah wayar bumi. Tapi biasanya wayar bumi ni kita guna untuk alat elektrik yang kuasa tinggi. Okey, 72. Iman? Ya, cikgu. Masya? Bagaimana untuk mereka bentuk gegelung gerak emitter yang boleh mengesan pertukaran aliran arus yang kecil? Maksudnya dia nak mereka cipta emitter A ni maksudnya emitter kan? Betul? A. Ya, cikgu. Dia nak design emitter. Tapi kita tengok awak biasa guna emitter tapi awak tak pernah tengok dalaman dia tu. Macam mana dia boleh needle ni, jarum ni boleh terpesong bila ada arus elektrik, bila dia detect arus elektrik. So kalau kita tengok kat gambar ni, yang pertama dia ada magnet kekal berbentuk rata. Okay, so dia suruh ubah suai. Dia suruh ubah suai ni kepada yang lebih bagus. Magnet kekal berbentuk rata ni sepatutnya kena magnet yang bentuk macam mana. Lepas tu dia guna teras yang bentuk segi empat. Bagus ke teras yang bentuk segi empat ni? So dia suruh ubah suai yang ada ni. Kemudian skala tak linear. Skala dia tak linear. Maksudnya tak seragam. Dia ada senggatan dia tak seragam. Sikit. Lepas tu yang ni beberapa tak seragam lah senggatan dia. Tak linear. Lepas tu setakat ni tu je lah yang saya nampak yang perlu ditukar. Ada satu benda, teras magnet kekal ni bentuk dia kena ubah. Teras besi bentuk segi, teras keluli bentuk segi empat kena ubah. Skala dia pun kena ubah. So kita tengok apa benda yang dia ubah. Okay. Baca. Yang pertama guna magnet yang lebih kuat. Penjelasan dia, kawasan magnet yang kuat dan rotation yang besar. Kawasan medan magnet. Baca bahasa Inggeris tu, bahasa Melayu dia tak apa-apa. Kawasan medan magnet yang kawasan medan magnet yang kuat. Dia menghasilkan satu kawasan ataupun kalau guna magnet yang kuat dan yang lebih kuat, maksudnya medan magnet dia kuat lah kan, betul tak? Medan magnet, tahu kan medan magnet? Tahu tak medan magnet? Tahu, cikgu. Okey, medan magnet. Medan magnet dia lebih kuat. Maksudnya garisan medan magnet dia lebih rapat. Medan magnet lebih kuat maksudnya garisan medan magnet dia lebih banyak dan lebih rapat. So kalau kita guna medan magnet yang kuat, banyaklah kenapa dia jadi macam Okey, seterusnya sambung. Use curved magnets or concave. Produce radial magnetic field to get a linear scale. Dia kata tadi kat atas ni dia guna bentuk rata. So rata tu kena ganti bentuk lengkung. Bentuk lengkung tu bentuk macam ni. Macam tu So medan N ni not sub. So bila dia bentuk curve,
magnet dia bentuk lengkung, dia akan menghasilkan radial. Radial tu apa? Medan magnet jejarian. Dia tak cakap pun yang bahasa Melayu ni, kita tengok bahasa Inggeris. Produce radial magnetic field, medan magnet jenis jejari. Ni kita panggil medan magnet jejarian lah. Dia ada pusat titik tengah ni kan, so dia bentuk dia ada jejari. Medan magnet jejarian kita panggil. Medan magnet jejarian ni, kalau kita tengok, dia kawasan ni dia lebih rapat. Bila lagi rapat, dia lagi kuat. Kawasan yang garisan medan magnet dia lagi rapat, dia lagi kuat. Sebab tu kita guna medan magnet jejarian. Medan magnet jejarian dihasilkan oleh magnet bar yang berbentuk lengkung. Okey, seterusnya. Use cylindrical core to supply uniform magnetic field. Use cylindrical core, teras besi jenis silinder untuk menggantikan teras besi jenis segi empat tadi. Tu modification yang awak perlu buat. So untuk menawarkan untuk supply uniform magnetic field, medan magnet yang seragam. Uniform ni seragam. Okay, seterusnya. Use soft iron core, easy to magnetize and demagnetize to concentrate the magnetic field. Yes, bahasa Melayu dia betul. So kalau alasan teras besi lembut ni, teras besi lembut ni memang ni je, senang di magnet dan dinyah magnet. Okay, ni je jawapan yang awak perlu guna. Senang di magnet kan, dia senang untuk menghasilkan magnet untuk dinyah magnet. Dan dia menumpukan kawasan magnet. Concentrate the magnetic field. Medan magnet dia lebih tertumpu. Kalau guna teras besi lembut, dekat mana nak guna teras besi lembut? Ni lah. Ni. Okey, dia silinder. Yang pertama jenis silinder, so dia lebih medan magnet dia lebih seragam. Kemudian teras besi lembut. Teras besi lembut ni warna dia macam warna dia shiny sikit. Kalau besi warna macam hitam-hitam kan. Kalau besi lembut ni, kita tengok teras besi lembut. Saya tunjuk kat awak teras besi lembut. Soft iron core. Mana bentuk soft iron core tu? Yang real. Saya takkan sini. Ni bentuk soft iron core. Okey, teras besi lembut, soft iron core. Kalau yang warna hitam ni dia core biasa je. Tapi inilah soft iron core. Okay. So kalau soft iron core awak gunakan, apa yang berlaku, medan magnet dia lagi concentrate, lagi tertumpu. Maksudnya dia lagi rapat. Bila garisan medan magnet dia lagi rapat, lagi banyak garisan magnet ni, dia lagi kuat lah. Medan magnet dia lagi kuat. Faham tak? Faham ke tak? Pelajar, faham ke tak faham? Faham, cikgu. Okay. So, seterusnya. Use linear scale. The angle of rotation is linear. Linear, dia seragam lah. Okay, seterusnya. The sensitivity of the moving coil galvanometer can be increased by increasing the strength of the radial magnetic field. Increase the force between the current carrying coil and magnetic field. Okay, so bahasa Melayu dia tu tak berapa tepat. Kita tengok bahasa Inggeris. Sensitivity of moving coil galvanometer ataupun ammeter lah. Okay, kepekaan. Sensitivity ni kepekaan. Kita boleh tingkatkan kepekaan dia dengan meningkatkan kekuatan medan magnet jejarian tu. Medan magnet jejarian tu. Kita tingkatkan dia punya kekuatan medan magnet jejarian. So dia lagi peka. Maksudnya bila arus elektrik kita sambungkan kat sini. Sini kita sambungkan dekat bawah ni lah.
negatif dengan positif ni kita sambungkan kepada apa-apa sumber bateri ke, sumber lita ke. So, dia terus sensitif sebab dia terus mengalir melalui coil. Okey, mengalir melalui coil. Coil ni kita letak dalam medan magnet. So, bila ada arus mengalir melalui konduktor. Konduktor tu pula letak dalam medan magnet. Apa yang akan terhasil, Tani Mala? Tani Mala ada tak? Semalam saya dah terang dah. Okey, awak tanya saya perbezaan bila masa ada guna daya tu kan. So, kalau ada konduktor ni gegelung wire. Gegelung wire ni kita lilit. Saya nak tunjukkan gambar yang sikit yang nampak lagi bagus. Galvanometer. Nampak tak? Warna oranye tu nampak tak? Yang warna oranye. Nampak cikgu. Warna oranye tu apa? Agak-agak awak. Dia medan magnet ke cikgu? Warna oranye tu wire. Macam ni. Nampak tak yang ni? Nampak tak warna oranye tu? Warna oranye tu wire. Wire tu kita lilitkan dekat teras besi lembut. Yang warna biru tu teras besi lembut. Okey. Wire kita lilitkan, kita jadikan dia solenoid. Kita lilitkan dekat teras besi lembut. Teras besi lembut ni yang warna biru tu. Tengok macam mana dia berfungsi Okay. So, galvanometer ke ammeter sama. Fungsi dia untuk galvanometer ni untuk nak detect current, detect arus. Okay. Tapi macam galvanometer dia center zero. Needle dia tu kosong dia tu kat tengah. Tu galvanometer lah. Tapi konsep dia sama je macam ammeter. Okay. Faham tak? Okay. So kita tengok. Nampak tak? Copper wire. Kita mesti guna copper wire lah sebab copper wire ni rintangan dia rendah. Lepas tu kita lilitkan dengan teras besi lembut. Warna putih tu teras besi lembut. Lepas tu kita guna magnet yang jenis jejarian yang melengkung supaya dia menghasilkan medan magnet jejarian. Tu warna putih tu soft iron cylinder core, teras besi lembut, bentuk silinder. Okay. Ini galvanometer sebab dia center zero. Nampak? Bila arus masuk melalui coil tu, okay, lepas tu akan ada elektromagnet, akan ada medan magnet. Kita panggil medan magnet apa? Plaza. Kita panggil medan magnet apa? Ada dua medan magnet kat sini. Satu medan magnet yang dihasilkan oleh Knox dengan South tu. Satu lagi medan magnet yang dihasilkan oleh konduktor yang membawa arus. Lepas tu bila pertindihan antara dua medan magnet ni, kita dapat medan magnet apa? Siapa tahu? Medan lastik tahu? Tahu tak lastik? Ada ke tak ada? Hello?
Dengar ke tak? Dengar cikgu. Cikgu. Tak dengar. Kita dapat medan-medan elastik, tahu tak medan-medan elastik tu? Macam kan knots sub. Lepas tu kita ada coil macam tu. Ingat tak Fani? Fani tak ingat kan? Dia macam motor, tahu tak motor? Motor, dia lebih kurang konsep motor tu juga. Sebab cuma kat sini kita lilitkan dengan teras besi lembut. Motor pun kita kena lilitkan dengan teras besi lembut katanya dia. Ni teras besi lembut yang tadi saya tunjuk kan. Ni wire kuprum tu. So, bila ada arus lalu melalui wire ni, wire kuprum. Lepas tu wire ni kita letak pula dalam medan magnet. Barulah dia akan menghasilkan daya. Kalau medan magnet ni tak ada, tak adalah daya. Faham tak? Ni. Ada dua medan magnet dia menghasilkan daya. Itulah. Okey, seterusnya sambung Iman. Using hairspring of lower stiffness, smaller opposing forces to stop the turning of the coil. Spring. Kena guna spring untuk kembali ke asal. Macam lepas kita dah cabut balik wire dekat sini. So dia boleh kembali ke kosong balik. So nak kembalikan kosong tu kena guna spring lah. Spring yang lembut. Yang jenis tidak keras. Kerasan dia rendah. Lower stiffness. Okay. So daya lawan yang kecil. Smaller opposing force. Untuk dia balik ke kedudukan asal. Okay, seterusnya. Using a lighter pointer to have smaller inertia, easier to move. Yes. Kalau bayangkanlah kalau dia punya penunjuk ni berat, susah pula dia nak balik ke asal tu. Okay, dia nak bergerak pun susah. Okay, terus. Using a coil of lighter mass to have smaller inertia, able to move easily. Kalau mass berkaitan dengan inertia, senang untuk bergerak ataupun senang untuk berhenti. Okay, seterusnya. Increasing the area of the coil, more changes of the magnetic flux, a bigger force is produced. Okay, luas kawasan gegelung. Inilah. Ni, dia luas. Okay, meningkatkan luas kawasan gelung, so lebih banyak more changes of magnetic flux. Kita nak hasilkan daya yang besar. So bila daya besar mesti selain daripada bilangan coil yang banyak, kawasan yang besar, kawasan gelung pun besar. Okey, nombor 73. Haris tak ada Haris. Ya cikgu. Nombor Haris. Ini. Siasat ciri ketua elektrik yang boleh membakar dari banyak cawan dalam masa yang singkat. Maksudnya kena banyak haba kan? Ya. Okay, kena kumpul. Haba tu kena banyak. Mendandan. Okay, Harid. Kenapa Harid? Cikgu. Saya tukar kereta je. Okay, so kalau tengok kat sini small electric oven. Lepas tu dia nak bakar dalam masa yang singkat, so dia gantikan dengan big space of oven lah. Okay, sambung baca Farid. Nak bakar kek cawan dengan cupcake dengan banyak ni, Farid. Okay. Buang dalam ketua lebih besar untuk boleh membakar banyak kek cawan sekaligus. Seterusnya.
Seterusnya, menekatkan tangan pada pemanas atas dan bawah. Untuk boleh bekalkan cukup haba. Okey, dia daripada formula P sama dengan I square R. So, bila rintangan coil dalam heater oven tu banyak, dia panjang lah, wirenya panjang. So, bila wirenya panjang, bentuk coil kan. So, the length wire ni tinggi, maka R pun tinggi, resistance tinggi. Bila resistance tinggi, power loss pun tinggi. Power loss dalam bentuk haba. Okay, Seterusnya, dinding dibuat dari penebat haba yang baik. Tiada gelang haba ke ruang sekeliling. Kita nak tangkap haba. Okay, Seterusnya, menetapkan kipas dalam ketua. Untuk Haba yang dilepaskan akan disebar secara sama rata di dalam ketua. Seterusnya, ruang dalam ketua dicat dengan warna perak. Jadi, haba akan pancar ke dinding dan pantulkan semula sepenuhnya. Pemantul berkilat permukaan berkilat ni dia pemantul yang baik. Dia akan macam kita buat solar cooker lah, kita buat guna aluminium foil ataupun kita balut apa-apa ayam ke kita nak bakar kan kita guna aluminium foil. Aluminium foil tu kita ambil bahagian berkilat dia. Permukaan berkilat tu dia akan memantulkan haba dengan lebih baik. Okey, aluminium foil tu. Okey, sama jugalah apa-apa tu je. Okey, Seterusnya, pasangkan transformers injak naik. Ketua boleh menerima voltan tinggi dan boleh berfungsi dengan kuasa yang tinggi. So, power sama dengan IV. So, bila voltan tu bertambah, power yang dibekalkan pun bertambah. Okay. Nombor 34, minta Firdaus. Ya, cikgu. Baca. Cadangkan ubah suai yang perlu dibuat pada motor elektrik untuk meningkatkan Kapan? kecekapan motor. Okay. So, kalau kita tengok gambar kat sini, dia nak ubah suai motor elektrik supaya dia lebih cekap. Lebih cekap ni maksudnya dia lebih laju. Okay, lebih laju sebab motor elektrik ni dia nak fungsi motor ni macam dia nak menghasilkan tenaga kinetik, betul tak? Daya kilas tu lebih banyak motor ni, betul tak? So, bila daya tu lebih banyak, means dia lebih laju, tenaga kinetik lebih banyak. Tapi kadang-kadang kipas kita, macam saya tengah pasang kipas chilling sekarang ni, kipas tu bunyi. Maksudnya dia kurang cekap tu sebab dia tenaga elektrik tu tidak 100% bertukar kepada tenaga kinetik. Dia ada tenaga bunyi. Okay, dan lain-lain lagi. Tenaga lain lah. Okay. Seterusnya. Okay. Kita tengok. Electric current pass through a coil in magnetic field. Magnetic force produce a torque, daya kilas. Bushton DC motor. So, kita kena increase number of turn in coil. Bilangan gegelung ni, lilitan gegelung ni kena tambah. Apa lagi dia kata? Electric current supply externally through a commutator. Okay, kalau motor memang guna commutator. Kemudian commutator reverse the current each half revolution to keep the torque turning the coil same direction. Okay, guna magnet yang kuat. Itu antaranya lah. Okay, baca. Sambung kita. Motor. Cadangan, bahan kurang ketupatan, jisim gegelung kecil. Tingkatkan bilangan putaran di gegelung. Meningkatkan daya magnitude, kawasan elektromagnet lebih tinggi dan kuat. Gunakan magnet yang kuat, banyak magnet. Meningkatkan kawasan kekuatan magnet. Banyak bilangan segmen dalam komutator. Gegelung berputar dengan lancar. Meningkatkan magnitud arus. Meningkatkan daya magnitud, kawasan elektromagnet lebih tinggi dan kuat. So,
senang nak hafal untuk bagi laju, untuk membolehkan motor ni bergerak dengan lebih efisien, maksudnya lebih laju. Yang pertama, dia ada 3 yang awak kena hafal. Tambahkan bilangan putaran. Bukan bilangan putaran, bilangan lilitan. Bukan bilangan putaran, bilangan lilitan gegelung. Bilangan lilitan gegelung, number of turn ni. Lagi banyak awak lilit, lagilah banyak apa? Arus yang mengalir. So, bila banyak arus yang mengalir, kawasan elektromagnet akan bertambah. Sebab bila arus melalui wire, medan magnet yang terasa di sekeliling wire ni bertambah. Elektromagnet dia lebih bertambah. Lagi banyak wire, lagi banyak elektromagnet dia. Okay, kemudian guna magnet yang kuat. Ni, magnet bar ni guna yang kuat. Dan boleh tambah bentuk jejarian, tambah isi yang kat atas tadi tu. Yang ni. Medan magnet jejarian. Bentuk cekung ni, bentuk lekung ni tambah. Dia pun boleh guna juga isi ni. Terusnya magnet yang kuat, jadi meningkatkan, jangan ambil bahasa Melayu, meningkatkan kekuatan medan magnet. Meningkatkan kekuatan medan magnet. The strength of magnetic field increase, meningkatkan kekuatan medan magnet. Bahasa Melayu dia tu gelong sikit. Kemudian commutator banyak segmen. Commutator banyak segmen macam ni. Ni. So, bila lagi banyak segmen, dia lagi lancar. Kalau macam 2 segmen atau 4 segmen ni, dia kurang lancar. Ambil yang banyak segmen untuk pertukaran arus tu. Okay, lepas tu lagi banyak arus, lagi tinggi arus yang awak dapat supply kan, lagi lajulah kipas motor tu. Kita anggapkan macam kipas kan. Kita sambungkan, kita pusing knob kipas tu. Kita katakan kita nak putar 3. So arus elektrik yang masuk lagi banyak. Dan bila arus elektrik lagi banyak, daya ataupun medan elektrik ni lagi banyak lah. Arus yang masuk ni lagi banyak, jadi lagi banyaklah medan elektromagnet yang terasa di sekeliling wire tu. Okey. So lagi kuat, lagi banyaklah dayanya. Okey, seterusnya nombor 75. Cia dah tadi kan. Anik. Kita ambil perempuan pula. Azrina dah. Azrina ke belum? Azrina dah ke belum? Belum. Azrina. Siasat reka bentuk dan ciri-ciri untuk menaik taraf kecekapan pemboleh ubah, transformer. Kita nak modified transformer. Kat sini, apa fungsi transformer? Apa fungsi transformer, pelajar? Transformer ada berapa jenis dan apa fungsi dia? 2. Okey, transformer ada 2 jenis. Yang pertama, Injak naik, yang kedua, injak turun. okay, apa fungsi transformer? Menaik atau menurunkan, ataupun kita boleh panggil mengubah. Mengubah apa? Dia mengubah apa? Arus. Mengubah arus ke mengubah voltan? Mengubah arus ke mengubah voltan? Voltan. Voltan. Okey, sebab tu dekat transformer tu, okey, dia biasa bagi, dia sambungkan dengan power supply, arus ulang alik. Kita mesti guna arus ulang alik. Barulah dia boleh magnetize and demagnetize. Kena guna arus yang berubah-ubah. Baru boleh dia medan magnet dia berubah-ubah. Bila medan magnet berubah-ubah, barulah ada proses aruhan tu. Sebab perubahan flux magnet berlaku. Kalau menggunakan arus terus je, medan magnet tak boleh berubah-ubah. So perubahan flux magnet tak berlaku, maka arus aruhan tak boleh terhasil dekat gegelung sekunder. Okey. So biasa kat sini arus ulang alik kita guna 240 volt. Volt lah. So sini voltan input, sini voltan output. Ni input. Primer, ini sekunder. So voltan voltan yang dia ubah-ubah. So apa fungsi transformer? Mengubah nilai voltan. Arus ulang alik. Mengubah nilai, menaik dan atau menurunkan nilai voltan arus ulang alik. Okey.
Sambung. Sekejap, tengok gambar lagi. Kat sini, dia kata wind the secondary coil on the top of the primary coil. Lilit litar sekunder di sebelah atas. Manakala litar primer di sebelah dalam. Okey, kalau kita tengok kat sini, dalam gegelung primer NP, di bahagian luar ni gegelung sekunder. Kenapa kita nak lilit gegelung sekunder dekat belah luar ataupun belah atas gegelung primer? Nanti kita tengok kat bawah, dia ada penerangan dia. Okay, kemudian guna wire copper, kuprum. Sebab kuprum memang resisten dia rendah, so arus yang masuk akan jadi tinggi. Kemudian kita guna laminated core. Core teras besi tu kita kena laminate. Laminate tu saya dah tunjuk kat awak. Dia kena layer kan, lapiskan. Okay, seterusnya guna copper wire yang tebal. Masih dia kena ambil. Okay, guna bila dia punya wire yang tebal, so area tinggi, rintangan rendah. Ni antara faktor rintangan lah, area kan. Okay. Rintangan rendah, arus yang masuk pun bertambah. Okay. Apa lagi kat sini? Ni bentuk. Okay, sambung. Guna teras besi yang lembut, mudah untuk dimagnetkan dan dinyah magnetkan. Ni je alasan dia. Seterusnya. Teras yang berlapis, mengurangkan arus pulsar atau mengurangkan kehilangan tenaga. Yes, ni je alasan dia. Kita nak kurangkan arus pulsar. Sebab apa arus pulsar boleh berlaku? Sebab arus tu dia apa? Sebab arus, kita guna arus ulang alik kan. Jadi medan magnet dia sentiasa bertambah dan berkurang. Bila magneto arus tu tinggi, medan magnet dia pun bertambah. Lepas tu arah dia pun berubah-ubah sebab arus ulang alik dia ada arah positif ke negatif, negatif ke positif. So arah yang berubah-ubahnya menyebabkan medan magnet tu pun berubah-ubah. Jadi arus pulsar boleh berlaku dekat kawasan transformer tu. So untuk mengurangkan arus pulsar kita laminate. Saya dah tunjuk kat awak bentuk laminate iron core tu kan. Dulu saya pernah terang, betul tak? Nak tunjuk lagi ke? Tunjuklah last. Ni famous juga soalan ni. Okay, laminated iron core. Laminated iron core transformer. Mesh. Ni lah bentuk laminated iron core. So dia laminate, dia lapis-lapis. Fungsi dia ni. Kalau kita tak lapiskan, arus pulsar tu dia jadi besar. So kita lapiskan, dia akan mengurangkan arus pulsar. With no lamination, high eddy current. Eddy current tu arus pulsar lah. Arus pulsar dia besar. Tapi kalau kita laminate, kita lapis-lapiskan teras tu, eddy current akan jadi rendah. Faham Faham cikgu. Okay. So seterusnya. Guna wire yang tebal, rintangan berkurang atau lebih aliran arus. Okay, diameter tinggi lah. So rintangan kurang sebab elektron boleh masuk banyak, arus boleh masuk banyak. Okay, seterusnya. Guna wire tembaga untuk membuat gegelung. Wire kuprum untuk membuat gegelung. Rintangan lebih rendah. Rintangan lebih rendah atau kehilangan tenaga dikurangkan. Ni berdasarkan rumus power loss lah. I square R. So bila kita guna wire copper, rintangan dia rendah, power loss dalam bentuk haba kurang. Okay, seterusnya. Menggulung gegelung sekunder di atas gegelung primer. Mengurangkan kebocoran flux pada garis medan. Betul. So kita letakkan secondary coil on top, wound on, okay, wound tu lilit lah,
Antara dia macam ni lah. Maksudnya untuk yang cream tu bagus. Siapa yang buat test lapan tu kan? Macam tu lah. Dia lebih kurang suka. Tak ada aku. Maksud dia faham tak ayat tu tadi? Faham kan? Macam ni. Okey, nampak tak gambar ni? Okey. Ni spark plug Spark plug antara yang bagus untuk menghasilkan arus elektrik. Sebab tengok secondary coil dia dekat luar, dalam dia tu primary. So primary coil tu kita sambungkan dengan arus elektrik. Lepas tu primary coil tu dia akan dimagnetkan. So semua medan magnet yang berada dekat dalam primary winding atau primary coil tu, medan magnet ataupun plug magnet dia diperangkap oleh secondary coil. Boleh faham tak design macam ni? Faham tak? Secondary coil ataupun secondary winding tu dekat luar, menyelaputi primary coil. Faham tak? Hello? Faham cikgu. Jadi medan magnet yang dihasilkan ataupun plug magnet yang dihasilkan oleh primary coil tu semuanya dikumpulkan dekat bawah secondary coil. So tak adalah kebocoran plug ataupun plug magnet tu, tak ada yang terbocor. Semua dapat diperangkap. Lah mengurangkan kebocoran flux. Sebab pentingnya flux magnet ni. Kalau flux magnet berubah, lagi banyak kadar perubahan flux magnet, lagi banyak arus arohan yang terhasil. Okey, nombor 76. Bullet train. Siapa yang belum? Anik? Cikgu? Baca. Bullet train. Fast train. 76 terangkan kesesuaian ciri kereta api laju. Okey, kereta api laju. Ini dia bagi gambar aerodynamic shape. Macam-macam. So, dia bagi gambar short coaches. Maksudnya gerabak yang pendek-pendek, easy to turn, senang nak pusing, nak belok kan. Lepas tu dia bagi gambar apa lagi? Levitation magnet, maksudnya yang magnet yang boleh mengapungkan apung lah. Levitation tu apung. Lepas tu ni levitation magnet. Okey. Okey, baca. Cadangan nak bagi laju. berkecepatan rendah. Penjelasannya ringan, berkecepatan tinggi, berkecepatan tinggi. Sekejap. Hello, siapa ni? Sekejap lagi aku call balik. Aku tengah kelas. Cakap kau balik. Okey, sambung. Bentuk aerodinamik mengurangkan rintangan udara. Okey lagi. Gerabak kereta api pendek dan banyak. Mudah membelok, mudah dihentikan, inisial
kecil. Nampak dia tulis 3 reason terus. Okey lagi. Menggunakan teras besi lembut untuk membuat kesan elektromagnet di dasar kereta api laju, mudah dimagnetkan dan dinyah-magnetkan. Kalau teras besi lembut ni je reason dia. Okay, seterusnya guna Superkonduktor di tangan sifar tiada kehilangan tenaga. Superkonduktor ni konduktor yang paling bagus lah. Rintangan dia jadi sifar bila dia mencapai suhu yang tertentu. So dia terus drop rintangan kepada sifar bila dia mencapai konduktor wire logam tersebut mencapai suhu tertentu, terus rintangan sifar, so arus yang masuk tu maksimum. So tiada kehilangan tenaga. Kita perlukan arus yang tinggi untuk menghasilkan elektromagnet yang banyak. Okay. So nombor 77. Bino? Boleh cikgu. Okay. Cadang dan jelaskan pembinaan adapter untuk cas telefon bimbit 8 volt dari sumber kuasa 240 volt. Okey, maksudnya kita nak buat adapter. Tahu tak adapter? Tahu tak adapter belajar? Adapter, tahu tak adapter? Okey, adapter ni dia gabungan transformer dengan rectification circuit, litar rektifikasi. Okey, sebab apa kita nak kena guna transformer? Sebab kita nak kena step down arus yang awak sambungkan charger awak tu, adapter kan, 240 volt, awak nak kena tukarkan arus 240 volt arus ulang alik kepada 8 volt arus terus. So kita perlukan transformer dulu. Sebab transformer saja alat yang boleh menurunkan 240 volt kepada 8 volt. Voltan sekunder 8 volt. Okey, so yang pertama kena ada transformer injak turun. Yang kedua kena ada litar rektifikasi yang 4 diode tu. Supaya boleh tukar arus ulang alik AC ni kepada arus terus. Semua alat elektrik kita kebanyakan lah. Ada juga yang direct arus ulang alik. Macam oven. Tapi kebanyakan kita memang guna arus terus. Alat-alat elektrik ada kat rumah menggunakan arus terus. So kena ada gabungan ni lah. Ni kita panggil adapter. Okay, macam handphone ni lah, charger handphone kan. Okay, faham dia punya litar ni, faham tak? Faham tak? Tujuan design ni faham? Ni soalan pernah keluar tu yang dia keluar kat sini. Faham ke tak pelajar? Tujuan soalan ni faham tak? Kenapa internet saya tak berapa bagus? Dengar tak Bina? Faham cikgu? Okey, Bina baca yang pertama. Gunakan pengubah yang menurun dapat mengurangkan voltage. Okey, jangan guna bahasa Melayu je, guna bahasa Inggeris je. Use step down transformer able to reduce voltage. Okey, so yang pertama guna transformer injak turun. So kalau awak translate, guna transformer injak turun untuk mengurangkan voltan daripada berapa? 240 volt kepada 8 volt. Okey, seterusnya nisbah diberikan. Ratio of 30 nisbah 1, 240 volt nisbah 8 volt. So lilitan dia NP NP. NP ni 30. NS ni NP. Litar prima, bergelung prima. NS dia 1. Macam mana nak tahu? Voltage 240 volt bahagi dengan ni voltan prima. Okay, bahagi dengan voltan sekunder. Voltan sekunder 8 volt. So kita dapatlah nisbah dia 30. Nisbah 1. Okay. Terusnya. Can reduce voltage from 240 volt to 8 volt. Okay, good. Terusnya. Use for diodes. For wave
rectification. Untuk menghasilkan rektifikasi gelombang penuh, menukarkan arus ulang alik kepada arus terus yang bentuk dia macam tu. Okey, ni gelombang penuh lah. Kita tak nak yang satu diode tu, kalau guna satu diode dia jadi macam ni. Ni half wave rectification. Sebab dia guna satu diode, so kena guna 4 diode supaya full wave rectification. Okay, semua gelombang arus ulang alik ni kita boleh tukarkan kepada arus terus. Seterusnya, Full wave rectifier to convert AU current to D current. menukarkan arus ulang alik kepada arus terus. Okay, seterusnya, Use a capacitor to smoothen output current steady direct current. Untuk menjadi kapasitor, fungsinya untuk meratakan arus. Kalau tengok kat sini, sini kan. Dulu, okay. Kalau kita tengok kat sini, ni kapasitor ni. So daripada kalau yang ini bentuk gelombang dia macam ni. Okay. So dia akan reducekan dia punya amplitude, yang ni 240 volt dia punya amplitude ataupun magnitude dia. Dia reducekan kepada 8 volt sahaja. Ni 8 volt. Lepas tu dia gelombang penuh. Lepas tu letak kapasitor pula dia akan jadi macam ni. Dia lagi rata lah, lagi straight. Okay, lebih kurang setelah dia lagi rata. Okay, so dah nombor 78. Lebih kurang sama je. 78 ni Wani baca. Okay. Nombor 78, jelaskan kesesuaian aspek di atas dan oleh itu tentukan litar yang paling sesuai untuk menghidupkan DE radio 12 volt. DC, direct current, arus terus. Okay, 12 volt. Maksudnya radio ni dia menggunakan arus terus 12 volt. Tapi awak sambungkan radio tu kepada soket rumah awak tu, dia punya soket tu memekalkan 240 volt arus ulang alik arus ulang alik macam ni. So awak bateri dia guna arus terus. Sama lah macam yang kat atas tadi tu. Sama litar dia. So yang pertama kena ada transformer injak turun, yang kedua kena ada litar rektifikasi gelombang penuh 4 diode, yang ketiga kena ada kapasitor, 3 komponen ni. Resistor memang wajib ada. Okey. Okey, baca. Cadangan pengubah yang menurun. Step down, bahasa Inggeris, bahasa Inggeris. Okay. Step down transformer, explanation dia capable of reducing potential difference or voltage. Yang kedua, ratio 20 to 1 or 240 to 12 MP sama dengan 4000 turns and MS equal to 200 turns. Penjelasan dia reduce potential difference 240 volt to 12 volt. Okey, kejap So maksudnya untuk awak tahu berapa ratio, awak kena bahagikan 240 ni dengan 12. So 240 dengan 12 tu dapat 20 nisbah 1. So kalau 20 tu turn dia sikit sangat, jadi kita jadikan 20 darab 20 darab 20 20 darab 200. Dapat 20 darab 200. Kita dapat 4000 turn untuk litar primer, gegelung primer, dan untuk gegelung sekunder 200 turn. Dia banyak sikit lah. Bila banyak sikit dia punya gegelung kan lagi banyak medan magnet. Lagi bagus. Lagi bagus. Ini salah. Okay, seterusnya. Guna. Using 4 diodes. Penjelasan dia full wave rectification. Okay, seterusnya. Using a capacitor to smoothen out output current or produce output
apa tu? Steady Of direct steady current. direct current. Arus dia lebih steady, lebih rata. Okey. Sama je macam yang tadi Okey. Yang ini kejap reda isotop ni. Ini soalan form 3. Okey, nombor 80. Siapa yang belum? Siapa belum kat tangan? Common. Dengan kain ni. Okey, common dulu. Anda perlu memilih kabel untuk digunakan pada rangkaian grid nasional. Jelaskan kesesuaian setiap ciri-ciri kabel tersebut. Bila yang sesuai dan terangkan kabel dan terangkan kewajaran pilihan anda. Okey, so rangkaian grid nasional ni lah. Okey, yang menghantar voltan untuk jarak jauh daripada stesen jana kuasa elektrik sampailah ke rumah-rumah. Okey, inilah awak nampak kat tepi-tepi highway, tepi jalan kan. So yang pertama kalau tengok kat gambar ni, kabel tu, wire ni, kabel ni kalau boleh low density lah. So kalau low density dia light, dia punya mass kecil. Kemudian rate of expansion, kadar pengembangan dia kurang supaya dia less sagging, dia kurang melendut. Less expansion, kurang pengembangan during hot day. Okay, ni sains belajar masa sekolah menengah rendah. Kemudian made from small diameter. Nampak ni? Small diameter. Kabel besar tapi dalam tu dia ada bundle, dia ada banyak bundle. Made from small diameter, laminate wire. Wire ni kita laminatekan dia. Reduce eddy current. Diameter untuk yang ni pula diameter dia large, can reduce resistance. Wah, tulisan Cina dia ada tulis situ. Okay, diameter besar untuk rintangan kurang. Waterproof, insulation kat luar dia. Okay. Electricity from power station is sent along huge cable high above the ground or buried below the surface. Its voltage is reduced by transformers for homes, factories, schools and office. Okay. Sambung, Kamal. Diameter mestilah besar untuk mengurangkan rintangan terhadap kabel. Ketumpatan rendah. Kabel adalah lebih ringan dan boleh disokong dengan selamat. Berjisim kecil. Kadar pengembangan mestilah rendah. Kurang pengembangan dan kurang kekenduran semasa hari panas. Takar lebur harus tinggi. Kabel tidak akan cair pada suhu yang tinggi. Senang je tu. Okay. Seterusnya, cangkai ni. Saya rasa ni pun sama je. Ni pun sama macam ni atas kan dia punya design dia. Terangkan ciri-ciri pilihan elektrik. Pilihan elektrik dan kabel sama je. Lebih kurang sama. Okay, kain ni. Terus sambung. Bahan alloy keluli. Kejap kita tengok filen tu ada tak? Ni. Ni V-shape steel alloy, not too heavy. So dia tak gunakan solid, dia guna macam hollow bentuk V-shape ni. So kalau V-shape macam ni dia ada ruang. Bila ada rongga dia ringan. Not too heavy. Sebab dia logam sepatutnya berat. Tapi kalau kita buat rongga dia jadi ringan. Macam kapal lah. Kapal, feri semua tu dia buat daripada logam. Tapi oleh kerana dia berongga jadi dia ringan. Isi padu dia besar. Material steel alloy, strong, will not break easily. Cable made from low density material lightweight. Okay. Large diameter cable, low resistance. Okay, sama. Okay, sambung kain ni. Bahan alloy keluli, kuat, tidak mudah pecah. Alloy keluli bentuk V, tidak terlalu berat. Bahan yang kuat, boleh menyokong beban
berat. Kabel yang berdiameter besar kurang rintangan. Dibuat dari wayar yang berdiameter kecil dan berlapis, mengurangkan arus pusat. Kabel dibuat dari bahan ketumpatan rendah. Kabel tidak berat, ringan. Kalau laminated wire ataupun laminated iron core ke apa semua ni, fungsi dia mengurangkan arus besar. Okey. Seterusnya nombor 82. Siapa belum? Mudah. Okey, semua dah ulang balik lah. Cia. Jelaskan kesesuaian ciri-ciri pada radio isotop untuk Okey. Radio isotop ni tak payah sebab saya rasa yang ni science form 3 tapi saya rasa dia tak keluar kot ni. Nombor 82 tak keluar. 83 pun tak keluar sebab dia ni science form 3. Yang ni. Terus baca yang ni. Ini tahu tak apa benda ni? Ni tahu tak apa benda ni? Nuclear reactor. Ada kan kita belajar pasal nuclear reactor kan? Okey, nuclear reactor. So, yang ni last soalan yang terakhir. Kalau kita tengok nuclear reactor ni, apa fungsi nuclear reactor ni? Apa fungsi nuclear reactor? Fukushima. Apa fungsi nuclear reactor? Hello? Dengar aku. Apa fungsi dia? Iman, apa fungsi nuclear reactor ni? Hello, ada tak respon sikit? Ada? Okey, apa fungsi nuclear reactor, Iman? Untuk Cuba contain nuklear. tengok. Cuba tengok dia buat apa ni kat sini. Generate electricity. Awak dulu masa form 3 ada belajar pasal stesen jana kuasa elektrik dan sumber-sumber yang menghasilkan elektrik kita ada banyak. Kita ada guna hidroelektrik, solar, biogestim dan salah satu lagi kat sini nuklear. Betul? Okey, nuclear reactor ni. Semua ni sumber untuk kita generate electricity. So, kita daripada belakang ni ke depan Okey. So, electricity di-generate menggunakan generator. Awak ada belajar penjana kan? Menggunakan konsep arus arohan tu. Okey. Dan ada turbin. Turbin ni fungsi dia untuk memutarkan dynamo ataupun penjana. Dan ada water. Okey, water ni untuk nak cool water ni untuk nak kurangkan haba pada steam ni untuk kondensasi berlaku. Kondensasi lah untuk mengkondensasikan steam. Okay. So kita tengok nuclear reactor. Kita menggunakan root apa? Apa nama root ni? Uranium. Kita menggunakan bahan nuklear uranium sebab uranium ni bahan api yang nukleus dia tidak stabil. So bila nukleus dia tidak stabil, dia cenderung untuk menghasilkan tindak balas berantai bila dia dibedil oleh neutron yang berhalaju tinggi. So uranium, okay. Kemudian kita ada boron ataupun root cadmium. Kita ada graphite core. Ni yang bawah ni graphite core. Apa fungsi root cadmium tu? Ada kat bawah sini. Fungsi batang boron ataupun cadmium, root cadmium ni untuk sebagai batang kawalan. Supaya dia boleh kawal tindak balas berantai tu. Kalau tak nanti tindak balas berantai tu terlampau tertinggi sangat kadar dia. Kadar belahan nukleus tu terlampau tinggi. So nanti akan menyebabkan haba yang terhasil sangat banyak dan
radiasi lah bahaya sebab dia menghasilkan gelombang sinar gamma semua. Jadi dia agak bahaya. Kita guna rod, kadmium atau boron untuk menyerap neutron yang berlebihan, mengurangkan kadar pembelahan nuklear. Okay, kemudian pembelahan nuklear kita gunakan tindak balas nuklear ada dua jenis. Yang pertama pembelahan. Yang kedua apa? Yang pertama pembelahan, yang kedua Pelakuran. Pelakuran. Okey, betul. Bagus. Siapa tu? Siapa tu yang cakap tu? Tindak balas. Tindak balas nuklear. Okay, tindak balas nuklear ada dua. Ya, yang inilah tindak balas uranium yang berlaku dalam reaktor nuklear tu. So, kita perlukan satu neutron yang berhalaju tinggi. Okey, kita hentam sama itu, kita bedil sama itu uranium. Uranium ni dia tak stabil, so dia senang terbelah. So, pembelahan nukleus uranium berlaku menjadikan dua atom nukleus yang lebih ringan, dua atom yang lebih ringan. Dan masa tu dia akan menghasilkan haba, tenaga haba. Tenaga haba tu yang kita nak guna untuk memutarkan turbin. Kita nak putarkan turbin je. Cuma sumber nak putarkan turbin tu daripada hidro lah, empangan hidro menggunakan tenaga kepayaan, daripada tenaga biogesim lah, daripada tenaga ombak lah. Tapi semua konsep je nak putarkan turbin yang ada dekat penjana yang bersambung dengan dinamo ataupun penjana. Faham tak? Tapi sumber yang nak hasilkan haba ataupun nak putarkan turbin tu yang berbeza-beza. So inilah neutron, 3 neutron tu dia bedil lah uranium yang lain. Tapi kalau kita kena guna boron untuk serapkan 2 neutron yang daripada 3 tu, kita gunakan boron untuk serapkan 2. So kita boleh kawal tindak balas nuklear ni. Faham tak? Ni pembelahan nukleus. Satu lagi pelakuran. Satu lagi tindak balas nuklear. Ni tindak balas berantai tu. Sebab banyak. So 3 tu kita kena serap. Jangan banyak sangat. Ni pelakuran. Pelakuran maksudnya 2 atom yang ringan bergabung, fuse, bergabung, berbentuk satu atom yang lebih besar. Contohnya deuterium dengan tritium bergabung membentuk atom helium. Faham tak? Ini biasa macam kat matahari lah, matahari pelakuran. Okey, menggunakan grafik, moderator grafik ni untuk apa? Memperlahankan gerakan neutron supaya kadar tindak balas nuklear tu menjadi lebih terkawal. Okey. Bina dinding konkrit yang tebal supaya dia boleh mengelakkan radiasi. Radiasi ni sinar gamma lah. Kita ada sinar alpha, beta, gamma. So sinar gamma pun tak boleh tembus kalau guna dinding konkrit yang tebal. Okay, kemudian karbon dioksida atau air digunakan sebagai ejen penyejuk untuk memindahkan haba dari reaksi daripada nuklear reaktor tu, tindak balas nuklear tu untuk menjana turbin. Ni yang kita perlukan. Kita nak putarkan turbin supaya dinamo ataupun generator ni boleh berputar, maka arus elektrik secara arus aruhan tu boleh terhasil. So yang steam ni adalah gas panas. Gas panas tu yang kita perlukan. So sumber kat sini tak kisahlah apa saja. Kayu, arang batu ke, tenaga ombak ke, hidroelektrik, apa-apa saja pun tak kisah. Asalkan turbin kita ni boleh berputar. Faham tak pelajar? Okay, guna air sebagai ejen penyejuk supaya dia boleh menyerap lebihan haba. Tak adalah panas sangat reaktor nuklear ni. So kita kena
guna kondenser, air dipam masuk supaya steam ni pun boleh disejukkan. Habis dah. Dah habis dah. Okey. Itu saja. Okay. Besok pukul 10 kita akan bincangkan 2 set soalan buku model nilam tu. So saya harap awak buat ya. Madi dah hantar kat saya. Mungkin saya akan gunakan yang Madi punya set jawapan. So saya harap awak masuk untuk dengar. Okey, itu saja untuk hari ni. Bye. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Cikgu. Terima kasih cikgu.